pada setiap individu. Peningkatan umur atau proses penuaan, di mana seseorang individu akan kehilangan kekuatan fizikal dan kebolehan dalam melakukan aktiviti seharian, serta mengundang pelbagai jenis penyakit dan penurunan kestabilan otot badan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sarkopenia merupakan risiko yang sering terjadi kepada warga emas apabila meningkatnya usia dan mengalami penurunan jisim otot badan. Lemah otot, mudah terjatuh, berjalan perlahan, kehilangan daya ingatan dan penyebab kematian pramatang merupakan tanda-tanda sarkopenia. Sarkopenia menyukarkan seorang individu dalam melakukan aktiviti seharian seperti berjalan, menaiki tangga dan mengangkat barang. Sarkopenia boleh dicegah dengan melakukan senaman kekuatan serta pengambilan protein yang mencukupi. Senaman yang dilakukan sebanyak seminggu 2 kali mampu mencegah tanda-tanda penyakit sarkopenia. Video ini kami sediakan cara-cara panduan dalam penilaian, perawatan dan langkah-langkah pencegahan bagi pesakit sarkopenia. Semoga video ini memberi manfaat kepada semua. Okay, Assalamualaikum Puan. Nama saya Aisyah Amira. So hari ini saya akan tanya Puan beberapa soalan lah. So dekat sini kita akan pakai Activity Balance Confidence Scale atau kita panggil dalam pendek dia ABC Scale lah. So tujuan kita buat tanya soalan ni sebab kita nak tahu tahap keyakinan Puan untuk buat aktiviti ni. So soalan ni mengandungi ada dalam 16 soalan lah. So dekat situ nanti saya nak minta Puan untuk bagi tahap skala keyakinan tu. So kita ada 0 hingga 10. Kalau 0 maksudnya Puan tak yakin langsung nak buat aktiviti tu. Dan kalau 5 ada separuh keyakinan lah nak buat aktiviti. Dan kalau 10 penuh yakin nak buat aktiviti tu. So sekiranya Puan tak ada, macam saya ada tanya soalan ni, kalau Puan tak ada buat aktiviti tu, Puan try untuk bayangkan Puan buat aktiviti tu. And kalau ada pakai tongkat, so Puan boleh rate tahap keyakinan tu dengan menggunakan apa-apa sajalah alat bantuan semasa nak berjalan tu. Puan umur berapa sekarang? 65 tahun. Umur 65 So sebelum ni ada sejarah pernah jatuh ke? Adalah sekali dua. Sekali dua. Tahun bila? Dah berapa lama? Tahun ni dalam awal tahun ni lah. Awal tahun ni lah. Lepas tu baru-baru ni masa raya. Yang terakhir tak adalah jatuh, cuma tersalah pijak. Macam tersadung lah. Ya, saya. So maksudnya dalam tahun ni je dah 3 kali lah. 3 kali. Okey. So saya nak start tanya soalan lah ya. Okey, kalau macam Puan berjalan di sekeliling rumah tu macam mana? Tahap keyakinan tu macam mana? Boleh, macam saya cakap tadi, Puan boleh ratekan skala keyakinan tu 0 hingga 10 lah. So kalau nak berjalan kat rumah? Berjalan kat rumah tu dalam 7-8. 7-8 lah tahap yakin tu ya. Okey, kalau nak naik turun tangga? Sekarang dalam 5 lah. 5. Okey, kalau contoh macam Puan daripada nak ambil kasut kan, nak ambil selipar dekat luar, perlu bongkok. Yang itu boleh rate tak berapa skala? Puan punya keyakinan nak buat tu? Boleh buat, tapi yalah orang tua kan tak boleh ambil turun secara cepat-cepat. Kalau nak ambil, contohlah ada nak ambil tin susu ke kan, dekat atas rak lah. Rak tu lebih daripada paras kepala, agak-agak dia punya tahap keyakinan boleh ambil tu nombor berapa? 7 lah. Yakin lah nak buat tu. Okey, kalau perlu ambil barang yang memerlukan Puan untuk berjingkit? Mungkin 3 kot. 3 tak berapa. Nak berdiri di atas kerusi untuk nak ambil barang? 2 lah. 2. Rumah nak sapu sampah macam mana? Boleh lah, dalam 8. Okey. Kalau macam nak keluar rumah, nak pergi ke kereta? 8 lah. Nak keluar masuk kereta, tahap yakin tu macam mana? Confident 8. Puan pergi mall, kalau macam nak daripada parking tu, mall tu opposite lah, berhadapan. So maksudnya Puan nak melintas nak ke
Mall tu berapa confident? Berapa tahap yakin tu? Tak yakin tu. Tak yakin? 2 kot. Dalam 2 lah. Kalau dekat mall tu, kalau contoh macam ada ramai orang kan dekat mall. So kalau macam tu, macam mana point berjalan tu dengan orang yang ramai kat situ? Macam mana tahap keyakinan? Sebab biasa kalau macam kita nak jalan orang ramai-ramai, kita macam tak confident sikit kan. Kalau macam rasa nak terjatuh ke apa ke. Yang tu pun rasa macam mana tahap yakin tu? 2. Okay, puan. Sekarang ni saya dah buat, setelah saya dah tanya puan beberapa soalan tadi, so saya dah buat pengiraan lah. So macam dekat sini, puan punya skor adalah 65%, menunjukkan yang puan ada potensi atau kecenderungan untuk, ni lah orang kata risiko untuk jatuh Okay. Assalamualaikum puan. So hari ni kita akan menguji kekuatan tangan, hand grip, dengan menggunakan alat ini, namanya hand dynamometer. Okay, ini untuk mengukur kekuatan genggaman tangan kita. Jadi saya akan suruh puan untuk gripkan alat ini dua-dua belah tangan lah. Jadi sebelum tu saya nak tahu mana hand dominant puan. Oh, tangan kanan. Tangan kanan. Okay, jadi biasanya hand dominant ni akan lebih tinggi sikit daripada yang sebelah tu lah. Jadi sebelum tu saya akan ajar macam mana cara untuk menggunakan hand dynamometer ni. Okey, mula-mula puan kena rapatkan tangan 90 degree macam ni. Okey, lepas tu boleh pegang, gripkan dia sekali sahaja. Okey, dia ada bacaan. So kita akan ambil 3 kali dan kita ambil bacaan yang paling tinggi sekali. So nanti saya akan laraskan balik dan buat lagi sekali. Okey, kita akan buat dua-dua belah tangan. Tangan kanan ya. Okey, rapat 90. Okey, kita ambil bacaan. Okey, 1 2 3 boleh tekan. Okey. Sekali lagi. Okey. Okey, last satu lagi. Oh, dah kurang dah. Okey, sekarang ni sebelah kiri pula. Okey. Okey, rapatkan tangan tu. Puan okey ke? Okey. Tak ada rasa lenguh Belum. Okey. 1 2 3 tekan. Okey. Lagi sekali. Okey. Okey. Last. Tekan. Okey. Itu saja. Okey, untuk tangan kanan yang paling tinggi 30. Okey, genggaman tu 30. Okey, kalau untuk tangan kiri puan yang paling tinggi 25. Jadi memang nampaklah tangan kanan lagi kuat daripada kiri. Cumanya bacaan dia tak melepasi untuk normal punya kekuatan. Okey. Assalamualaikum, selamat pagi puan. Selamat pagi. Okey, saya Syazmin Azwan. Saya fisioterapi puan hari ni lah. Okey, disebabkan kita tahu puan ada masalah sarkopinia, kita akan buat beberapa test. Yang pertama yang saya akan buat adalah time up and go test, di mana instruction ataupun syarat dia mudah sahaja. Di mana kita tadi saya cakap 1, 2, 3, saya akan minta puan untuk berdiri, berjalan, pusing dekat kon yang warna biru tu dan patah balik dan duduk. Okey, dalam masa puan berjalan, bergerak start bangun tu saya akan ambil masa lah. Jikalau masa puan adalah bawah 14 saat, cuma maknanya di sini risiko puan untuk jatuh adalah rendah. Okey, jika lebih dari 14 saat, risiko jatuh itu adalah tinggi lah. Boleh faham tak puan? Boleh faham. Ada apa-apa nak tanya? Setakat ni tak ada ikut. Okey, so kita boleh cuba buat sekarang Okey, so saya akan kira 1, 2, 3. Okey puan, aku maklum puan punya masa dah 23 saat. So risiko sudah itu agak tinggi lah. Tak apa, nanti kita
akan proceed dengan rawatan di mana kita akan tengok balik nanti untuk sekuen fizik ke dia punya apa punya masa tu. Okey. Okay, selamat pagi puan. Untuk ujian seterusnya kita akan buat ujian untuk menguji kekuatan kaki puan. Untuk menguji kekuatan kaki kita akan buat ujian 5 kali duduk berdiri. Jadi apa yang saya perlu puan buat ialah nanti puan duduk di bahagian depan kerusi, jangan bersandar, kaki buka palang bahu, tangan di dada. Jadi saya akan minta puan untuk berdiri tegak dan duduk. Okay, satu percubaan akan kira bila puan daripada posisi berdiri tegak dan punggung mencecah kerusi. Jadi kita akan ambil masa, berapa banyak puan ambil masa untuk memberikan 5 kali cubaan berdiri duduklah. Okay, untuk untuk bacaan yang normal, seorang itu akan mengambil masa bawah daripada 15 saat. Okey. Boleh puan? Boleh. Okey. Saya minta puan untuk duduk ke hujung kerusi. Okey, kaki lebar bahu. Okey, tangan di dada. Pada bila masa kalau puan berasa tak selesa, sakit mana-mana sendi ataupun berasa jantung laju ke nak berhenti, saya bagi tahu Okey. Puan sedia? Sudah. Baik, okey. Kita mula satu. Macam mana keadaan puan? Okey? Okey, ada sedikit. Penat kan? Baik. So, puan mencatatkan masa 35 saat untuk melakukan duduk bangun sebanyak 5 kali. So, ini menunjukkan puan punya kekuatan kaki tidak berapa elok dan juga risiko tinggi lah untuk jatuh. Okey, puan? Okay, Assalamualaikum puan. Nama saya Sulaiman, fisioterapi puan pada hari ini. Okey. Baik, hari ini kita akan buat satu jenis senaman iaitu senaman bangun dan duduk. Tujuan senaman ni adalah untuk kuatkan balik kekuatan kaki kita. Alright. Di sini puan, saya ada satu skala pernafasan puan lah. Okey. Sekiranya berada pada skor 1 hingga 2 membawa masuk puan masih okey, masih steady. 3 hingga 4 membawa masuk light intensity membawa masuk masih okey. Alright. 5 hingga 6 membawa masuk sederhana saja. 7 hingga 8 membawa masuk dah mula tercungap-cungap. 9 hingga 10 puan memang dah tak boleh nak teruskan lah. Okey, memang betul-betul tercungap. Tapi biasanya senaman ni kita akan skor antara 3 hingga 4, 5 hingga 6 lah. Alright, kita cuba tengok macam mana. Boleh faham puan ya? Okey, saya akan tanya skor ni apabila berada daripada set pertama nak masuk ke set kedua dan nak masuk ke set ketiga. Okey, set pertama kita akan buat sebanyak 10 kali ulangan. Faham ya? Dan begitu jugalah untuk set kedua dan ketiga. Alright, boleh kita mula sekarang? Boleh. Okey, saya kira 3 baru puan mula ya. Okey, 1, 2, 3. Silakan mama. Okey puan, habis set pertama. So berapa skor puan? 3. 3. Okey, baik. Itu mau masuk puan masih lagi okey. Low intensity saja. Alright. Boleh kita proceed untuk set yang kedua? Boleh. Okey. Okey, puan, kita dah berehat selama 1 minit tadi. So, boleh kita teruskan untuk set kedua? Boleh. Boleh. Okey, dalam kiraan 3 puan boleh mulakan ya. Okey, 1, 2 dan 3. Okey, habis 10 kali ulangan. Kita berehat sebentar untuk 1 minit. Sekarang berapa skor puan? Masih lagi dalam hubungan surah 4. 4 ya? 3, 4. 3 hingga 4. Light intensity. Masih okey lagi lah. Ya? Okey, kita rehat untuk 1 minit ya. Okey, dah habis minit. Okey, sekarang kita akan mulakan dengan set yang ketiga. Boleh ya? Boleh. Okey. Dalam kiraan 3, 1, 2, 3. Okey puan.
Dah habis 10. Boleh tahu berapa skor puan? Dalam 5. 5. 5 membawa masuk moderate intensity. Dah mulai terasa dah sikit-sikit kan? Ya. Okey. So, skor puan hanya berada pada 3 hingga 4, 5 hingga 6. Ini membawa masuk senaman ni sesuai untuk puan. Okey, saya nasihatkan nanti bila balik rumah puan boleh teruskan senaman sebegini. Okey, cuma kita bertambahkan sikit daripada 3 set pergi sehingga 4 set atau 5 set. Lebih baik begitu. Okey, boleh faham ya? Boleh. Alright. Assalamualaikum puan, saya Syazmi Azwan. Hari ini saya akan ajar puan lah satu senaman, itu senaman untuk keseimbangan badan. Okey, di mana kita akan buat berdiri satu kaki selama 10 saat. So nanti saya letak satu kursi. Kursi ini sebagai satu alat untuk keselamatan lah, di mana jika puan tidak mampu untuk buat dalam masa 10 saat tersebut ataupun hilang keseimbangan, puan boleh pegang kursi. Okey, so saya akan demo dulu dekat puan. Apa yang puan buat adalah bengkokkan kaki 90 darjah, okey, sebelah kanan, dan lepaskan tangan, tahan selama 10 saat. Saya akan kira melalui guna stopwatch lah. Okey, selepas habis tu turun kaki kiri, turun kaki kanan, angkat kaki kiri, tahan 10 saat. Dah cukup 10 saat dan turun. Inilah satu senaman untuk meningkatkan keseimbangan badan. Boleh puan? Okey, boleh kita cuba. Jadi sekejap puan, saya nak buka saya punya stopwatch. Okey, mula kalau puan tak ada keyakinan kan, rasa macam masih tak ada keseimbangan, boleh start dengan pegang kursi dulu, lepas tu dah lepas, boleh tak ada masalah. Okey, boleh saya start sekarang? Boleh. Okey, saya ikut lagi. Lima, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, so senaman ni puan boleh buat dekat rumah, okey, ataupun di mana saja yang puan rasa tempat tu sesuai dan juga tidak ada harmoni ataupun tidak ada bahaya sekeliling lah. Puan boleh buat senaman ni satu hari sekurang-kurangnya 3 kali. Satu senaman puan boleh ulang sebanyak 3 kali. So satu hari lebih kurang 9, itu saja. Boleh faham? Boleh. Okey, Terima kasih. sama. Okay. Assalamualaikum, selamat pagi. Saya Asma, fizio cik yang akan merawat cik lah untuk kata hari ni. Untuk exercise yang seterusnya, saya nak buat untuk naik tangga, turun tangga. Okey. Sebelum kita naik tangga, turun tangga, saya akan tunjuk demo lah. Demo naik tangga, turun tangga, dan akan exercise ni kita akan buat dalam banyak 3 set. Satu set bersamaan 10 kali ulangan dan rehat selama 1 minit. Seterusnya set yang kedua, rehat 1 minit, dan set yang ketiga. Dalam tempoh masa kita buat exercise, buat naik turun tangga, saya akan tanya, dan habis untuk satu set saya akan tanya skala kepenatan 1 dan 2 very light, maksudnya orang kata boleh lagi buat. 3 dan 4 steady lah. 5 dan 6 boleh buat tapi still ada penat. 7, 8 penat dah naik tapi kita boleh tahan lagi, boleh buat. 9, 10 memang tak boleh buat lah, kita akan stop. Tapi masa tu cik kena beritahu saya lah mana satu skala. Setiap satu set saya akan tanya skala kepenatan. Okey, kita boleh mula. Cik tengok saya demo. Oh, sebelum tu kita bagi cik pegang. Jika cik mempunyai masalah koordinasi, cik boleh pegang di tepi. Okey, pastikan kaki naik ke atas tangga. Habis, dua-dua kaki turun. Baru satu naik, yang kedua turun, baru dua. Ulang sebanyak 10 kali. Selama 10 kali dalam satu set. So, kita rehat 1 minit. Okey, boleh ya? Boleh. Okey. 1, 2, 3, up. Down. Up. Down. Okey, up. Down. Up. Down.
Okey ke? Okey. Alright. Kita rehat 1 minit. Seperti saya cakap, saya akan tanya skala lah. Duduk nombor berapa tu skala? Setakat ni masih boleh lagi lah. Pakcik rasa dalam 3 ke 4 tu lah. 3 ke 4. Okey. Alright. Sudah selesai rehat 1 minit, kita akan proses untuk set yang kedua. Okey. Boleh tak? 1, 2, 3. Okey. Bagus. Still lagi boleh buat. Okey. Setelah selesai untuk 1 minit rehat untuk set yang kedua, kita akan proceed untuk set yang ketiga. Okey. Ready ya? So sekarang ni skala kat mana? Ni dah habis 3 set, rasa penat sikit lah. Dah naiklah sikit, pergi 5-6 ni. Okey, kalau macam tu dalam segi purata exercise ni, maksudnya exercise ni sesuai untuk Encik buat di rumah. Orang kata kat rumah ni kena buatlah seminggu 2 kali atau seminggu 2 kali lah, ambil lah Isnin dan Jumaat. Pastikan di sini 3 set. Dekat rumah cuba naikkan. Jika kita memiliki kekuatan, naik 4 set ataupun hingga ke 5 set atas kemampuan. Okey. Itu sahaja. Terima kasih. Sekarang kami akan membincangkan perkara yang perlu dilakukan dan harus diendahkan untuk melakukan selaman di rumah secara selamat. Yang pertama ialah untuk mengikut arahan senaman seperti yang telah diberikan oleh ahli fizio. Jika ahli fizio tersebut memberikan arahan senaman seperti contohnya melakukan senaman 3 kali dan sebanyak 10 kali ulangan, kekalkan reputasi yang diberikan oleh ahli fizio untuk mengurangkan risiko kecederaan pada ketika ini, kerana setiap arahan itu ialah untuk diberikan untuk keadaan pesakit itu pada ketika inilah. Jadi jika di masa depan pesakit itu ada dapat improvement, dapat kekuatan yang baik, kita akan tambahkan senaman. Okey, seterusnya. Baik, saya juga ingin mencadangkan supaya ketika senaman dilakukan jangan melebih-lebih. Apa yang dimaksudkan di sini adalah don't overdo it. Okey. Yang dimaksudkan don't overdo it di sini adalah repetisi, frekuensi dan juga set yang diberikan, diprescribe kepada pesakit itu hendaklah berada pada jumlah yang betul. Okey, di mana setiap kali rawatan, contoh macam tadi apa yang kita buat adalah di antara setiap set tu kita akan bertanya kepada pesakit mengenai kadar pernafasan beliau melalui skala RPE. Okey, jadi di situ kita boleh tahu di mana kemampuan pesakit dan sudah pasti kita tidak akan melebihi daripada dos yang sepatutnya. Alright. Tips seterusnya untuk bersenam dengan selamat di rumah ialah untuk mengenakan pakaian yang sesuai. Okey, pakaian sesuai untuk senaman ialah yang pertama, ia haruslah longgar kerana ini untuk membenarkan pergerakan yang penuh kepada semua anggota badan lah. Jadi bila anggota badan kita dapat bergerak penuh, kurang risiko untuk jatuh ataupun kurang risiko untuk kecederaan. Seterusnya, kita juga haruslah mengenakan pakaian yang berwarna cerah. Ini untuk memudahkan proses penghilangan haba itu berlaku dengan lebih mudah. Jadi kita dapat kekal hydrated untuk lebih lama. Okay, seterusnya. Selain daripada pemakaian yang sesuai, saya juga mencadangkan seeloknya sebelum kita mulakan rawatan, kita mulakan senaman, kita mulakan dulu dengan senaman warm up yang ringkas ataupun senaman pemanasan yang ringkas. Tujuan senaman pergerakan yang ringkas ini adalah untuk memudahkan pergerakan sendi kita, melicinkan pergerakan anggota badan kita ketika melakukan senaman yang lebih berat. Ya, Saudara Azri? Okey, akhir sekali tips dari saya ialah untuk sentiasa mengawasi keadaan sekeliling anda semasa senaman. Ini kerana
jika kawasan senaman kita itu terdapat banyak rintangan, contohnya seperti tangga ataupun karpet yang tebal. Jadi bila kita melakukan senaman, rintangan-rintangan ini memberi risiko kepada kita masa senaman. Jadi kalau boleh, bila kita nak melakukan senaman tu, carilah kawasan yang lapang, yang tiada tangga, dan juga kalau boleh berkeadaan cahaya yang baik. Okey, akhir sekali Zul. Dan di samping itu ya Saudara Azri, saya ingin tambah sikit lah. Jadi ketika senaman dilakukan juga, seeloknya kita sediakan 1 botol air. Okey, tujuannya adalah untuk mengekalkan hidrasi badan kita pada satu keadaan yang baik lah. Okey, kerana ketika senaman dilakukan, okey, segala sel-sel di dalam tubuh badan kita bekerja secara keras untuk mengekalkan kita punya kondisi badan pada kadar yang sesuai. Jadi pada masa itu air kita akan keluar, ya, air dalam badan kita akan terhidrat. Jadi pengambilan air yang secukupnya adalah sangat digalakkan ketika senaman dilakukan. Baik. Okey, kami telah berakhir di akhir video. Semoga perkongsian ini dapat memberi panduan dan manfaat kepada semua, terutamanya kepada pesakit sarkopenia. Sekian, terima kasih.